Baik, itu dia tadi sedarai sokongan-sokongan yang diberikan oleh ahli parlimen terhadap beberapa individu dan juga pemimpin parti politik dalam tanah air kita, di mana sokongan ini adalah untuk kita menentukan sama ada kerajaan yang dipegang ataupun yang ditadbir oleh Perikatan Nasional pada ketika ini masih mempunyai majoriti ataupun tidak, itu menjadi tanda tanya sehingga kini. Jadi, apa yang boleh kita jangkakan pada hari ini melihat kepada kemelut atau melihat kepada krisis politik dalam tanah air kita, dan pastinya kita akan mendapatkan penjelasan daripada penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz untuk kita berbincang mengenai apakah senario-senario yang mungkin akan berlaku pada hari ini. Dan mungkin Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum Encik Mujibu. Waalaikumsalam Fizi, selamat pagi. Baik, selamat pagi Encik Mujibu. Mungkin hari ini merupakan hari yang panjang untuk kita, bukan saja bagi pengamal media tetapi bagi penganalisis politik juga mungkin melihat ini satu hari yang panjang juga untuk kita memikirkan apakah situasi-situasi yang mungkin berlaku pada hari ini. Dan terlebih dahulu, mungkin Encik Mujibu dapat terangkan kepada kita semua apa yang boleh kita jangkakan dari segi senario yang akan berlaku pada hari ini, Encik Mujibu. Ya, sebelum kita menjangkakan apa yang berlaku pada hari ini, sepatutnya kita perlu melihat juga ke belakang apakah yang membawa kepada apa yang berlaku pada hari ini. Jelas kita telah dibawa kepada satu keadaan di mana hari ini jelas keajaiban itu perlu muncul bagi kerajaan Perikatan Nasional disebabkan permasalahan majoriti, kerana secara mudahnya politik angka jelas mendominasi permasalahan yang berlaku pada ketika ini, di mana tidak ada parti politik ataupun mana-mana paksi yang mampu untuk membentuk satu majoriti mudah bagi membolehkan kerajaan ataupun lebih tepat lagi bagi membolehkan Perdana Menteri itu sendiri kekal sebagai Perdana Menteri dan kerajaan itu masih lagi berfungsi seperti biasa. Apa yang berlaku pada hari ini jelas kita bakal menyaksikan beberapa perkara barangkali yang mungkin akan berlaku. Sama ada satu, Perdana Menteri akan meletakkan jawatan, dan selepas itu akan membawa perkara yang kedua, iaitu apakah akan ada pembubaran parlimen dan membuka laluan kepada pilihan raya umum untuk dijalankan dengan lebih awal, yang pada ketika ini mungkin berlaku tetapi sedikit berat untuk diteruskan berdasarkan dua perkara. Satu, COVID-19 yang masih lagi tinggi, dan juga sentimen rakyat yang begitu tidak setuju untuk mengadakan pilihan raya disebabkan kejemuan politik ataupun kita kata political fatigue, keletihan politik yang berlaku disebabkan perkembangan politik semasa. Dan yang ketiga barangkali juga akan ada satu pengumuman yang barangkali memberikan Perdana Menteri interim, ya, untuk meneruskan kerajaan, sehinggalah barangkali undi tidak percaya ataupun undi percaya itu diteruskan pada bulan September. Jadi mungkin tiga perkara inilah yang bakal berlaku, ya. Cumanya dalam ketiga-tiga senario ini, ya Fizi, barangkali kita tidak boleh menepikan bahawa akan ada peletakan jawatan pada hari ini, dan juga selepas itu mungkin kita akan menyaksikan pembentukan jajaran politik baru yang barangkali akan berlaku untuk membolehkan satu kerajaan dibentuk. Cuma kita tidak tahu bagaimana penjajaran ini akan berlaku kelak. Sama-samalah kita tunggu apa yang berlaku dalam sedikit masa lagi. Dan kita tahu ada tiga senario yang mungkin akan berlaku pada hari ini. Pertama adalah Perdana Menteri akan mengumumkan sama ada beliau akan meletakkan jawatan ataupun tidak. Itu senario pertama. Kedua adalah Perdana Menteri akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Itu juga mungkin boleh berlaku. Dan bagi senario ketiga, mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menempuh undi percaya di parlimen. Jadi kita ingin mendapatkan kefahaman secara mendalam mengenai ketiga-tiga senario yang mungkin akan berlaku pada hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Kita ingin melihat kepada senario pertama terlebih dahulu mengenai peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sekiranya Perdana Menteri meletakkan jawatan dan pengumuman itu dibuat pada hari ini, apa yang akan berlaku kepada ahli kabinet yang lain? Adakah kabinet juga akan terbubar ataupun bagaimana, Encik Mujibu? Ya,
secara automatiknya kalau Perdana Menteri berletak jawatan, maka kabinet juga akan terbubar dengan secara automatik. Maka dalam kes ini, kalau ini berlaku, maka sudah tentu kabinet itu sudah tidak ada dan kita akan melihat kepada pelantikan Perdana Menteri baru. Kerana selaras dengan kehendak peruntukan perlembagaan, perlu ada Perdana Menteri selepas Perdana Menteri itu dilantik. Cuma kita tidak tahu bagaimana cara Perdana Menteri itu dilantik kerana ada beberapa perkara yang barangkali boleh menjadi pertimbangan, sama ada melantik Perdana Menteri interim bagi memastikan kerajaan itu berjalan seperti biasa, dan Yang di-Pertuan Agong akan mengambil pada hemah baginda untuk melihat sama ada parti-parti itu datang dengan statutory declaration untuk membuktikan majoriti masing-masing, ataupun ada cara lain seperti mana yang kita dengar juga sebelum ini, pembentukan satu kerajaan yang bersifat sementara seperti Bandar Mageran bagi memastikan permasalahan politik dan juga yang paling penting menyelesaikan permasalahan COVID-19 dalam satu tempoh tertentu. Kalau dilihat COVID ini sudah selesai, imuniti kelompok sudah sampai, maka kabinet interim itu ataupun Mageran itu barangkali boleh dibubarkan dan membuka laluan kepada pilihan raya itu berlangsung. Tetapi secara kasarnya, saya barangkali masih lagi melihat bahawa akan ada peletakan jawatan dan juga barangkali akan ada pembentukan paksi-paksi tertentu berdasarkan perkembangan yang kita difahamkan. Ada gerakan tertentu berlaku oleh kelompok tertentu, begitu juga kelompok tertentu yang katanya semalam giat mengumpul statutory declaration bagi membuktikan bahawa mereka ini ada majoriti dan seterusnya membentuk kerajaan baru. Cuma kita masih menantikan paksi mana yang barangkali muncul, koalisi baru mana yang barangkali akan timbul untuk menjadi kerajaan itu. Apakah ada status quo, pergantian Perdana Menteri, tetapi Perikatan Nasional masih kekal dengan menamakan calon Perdana Menteri baru berdasarkan cadangan koalisi itu, ataupun barangkali akan ada jajaran baru, pakatan baru daripada paksi-paksi ini. Seperti mana yang kita difahamkan ada 4 paksi semua, maka barangkali ada pakatan baru daripada 4 paksi itu juga akan membentuk kerajaan yang baru daripada paksi yang tersebut. Dan tadi kita dah kongsikan mengenai dari segi sokongan yang diberikan oleh individu-individu tertentu. Sebagai contohnya, sokongan yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mencapai kepada 100 ahli parlimen. Sokongan yang diberikan terhadap Pakatan Harapan yang dipimpin ataupun yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebanyak sekitar 89 sokongan dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada nombor kepada ahli parlimen yang menyokong ini, tiada siapa yang mempunyai majoriti yang cukup, majoriti yang mudah untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi, sekiranya Perdana Menteri pada hari ini meletakkan jawatan, bagaimana pembentukan kerajaan baru ini boleh dijayakan? Kerana kita lihat dari segi sokongannya tiada majoriti yang mudah, dan adakah ada potensi untuk bargaining antara MP-MP yang lain untuk memasuki Pakatan dan sebagainya? Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, Rizi, dalam keadaan sekarang, apapun juga tidak mustahil untuk berlaku. Nothing is impossible and everything is possible bagi saya. Kerana kalau dilihat, ada beberapa senario yang barangkali boleh berlaku dalam konteks pembentukan pakatan ini ataupun pembentukan paksi ini. Kalau dilihat berdasarkan numbers, barangkali kunci kepada permasalahan ini bergantung kepada UMNO. Saya letakkan dalam dua senario, ya. Kalau pengekalan koalisi Perikatan Nasional, ia banyak bergantung kepada kem UMNO yang 15 itu tadi. Di mana kalau kita lihat barangkali UMNO mungkin boleh bertahan dengan koalisi yang ada dengan syarat Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan dan menaikkan, barangkali seperti mana yang kita diwar-warkan, ada cadangan untuk melantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang dikabarkan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini barangkali lebih sesuai kerana kalau dilihat dari sudut ideologi dan juga
uh, apa tu jalur pemikiran dan juga persaingan politik di dalam PN itu selari dengan semua paksi yang ada. Jadi ini boleh menjadikan status quo dan hanya yang bertukar itu hanyalah Perdana Menteri saja. Tetapi kita juga tidak boleh menolak barangkali ada juga paksi yang lain, ya, di mana kalau kita tengok dalam konteks Pakatan Harapan 89 kursi, kalau Pakatan Harapan mampu untuk memegang paksi daripada Sabah Sarawak contohnya, ya, parti gabungan Parti Sarawak ataupun kita kata Parti Warisan, itu juga masih boleh membentuk satu lagi koalisi yang baru. Begitu juga dengan faksi UMNO yang ada 15 kursi yang diketuai oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, juga barangkali boleh membentuk faksi yang di situ dan juga menimbulkan satu kerajaan. Tetapi barangkali dalam senario yang kedua ini saya nampak kunci dia adalah gabungan Parti Sarawak yang pada ketika ini saya berpendapat barangkali mengambil tindakan tunggu dan lihat, tetapi dalam masa yang sama juga masih cenderung untuk bertahan bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi saya rasa beginilah apa yang kita boleh gambarkan senario dia yang bakal berlaku kalau Perdana Menteri meletak jawatan seperti mana yang dikabarkan pada hari ini. Dan kalau kita lihat untuk mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen ini, adakah dengan cara SD saja ataupun mungkin boleh jadi juga seperti tahun lalu, Februari tahun lalu, di mana Yang di-Pertuan Agong terpaksa untuk memanggil ke semua ahli parlimen ini untuk menyatakan sokongan mana mereka berpihak? Ya. Dalam konteks ini tiada masalah kerana Perdana Menteri itu dipilih berdasarkan suara mana-mana individu yang mampu untuk mendapatkan sokongan majoriti di dalam parlimen. Jadi di dalam konteks ini kalau kita lihat pada penawaran Tan Sri Muhyiddin Yassin pada secara langsung pada petang itu, kita melihat ini adalah satu penawaran bagi membolehkan adanya kerajaan perpaduan yang dilihat boleh bekerjasama dalam konteks CSA ataupun Confident and Supply Agreement, perjanjian keyakinan dan bekalan. Maka dalam hal ini itu tidak menjadi masalah, majoriti masih boleh diperolehi. Cuma kalau kita faham dalam keadaan sekarang, yang berlaku adalah tawaran itu tidak diterima disebabkan parti-parti ini merasakan ini adalah satu umpan yang sudah dilakukan agak lewat oleh Perikatan Nasional, dan juga mereka juga sudah membuat satu keputusan dan ketetapan sebelum itu bahawa sebarang kerjasama dengan Perikatan Nasional terutama Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah out of question. Ini berlaku pada pejuang, kepada UMNO sendiri yang terus menolak, tidak akan ini lagi. Jadi di sinilah permasalahannya. Tetapi cabarannya juga hari ini adalah untuk mencari individu yang mampu mendapatkan yang kita kata sokongan majoriti tanpa melihat kepada faksi ataupun mana-mana parti. Inilah cabaran yang terutamanya, kerana jelas pada ketika ini kita masih lagi tidak melihat mana-mana individu yang boleh mendapat undi sokongan bagi mendapatkan simple majority di luar konteks kepartian. Kerana apa yang berlaku pada ketika ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mendapat majoriti disebabkan Perikatan Nasional itu kekurangan undi yang diperlukan, oleh kerana ada ahli parlimen UMNO yang 15 orang tadi tidak lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin. Maka inilah yang membawa kita pada hari. Dan perkara itu juga berlaku pada faksi yang seterusnya. Kalau contoh kita ambil Pakatan Harapan contohnya, yang terpaksa bergantung harap kepada gabungan Parti Sarawak dan juga Warisan, ya, ataupun kemampuan untuk berunding, terutamanya menarik UMNO untuk bekerjasama dengan DAP dan juga untuk memberikan DAP kepahaman bahawa boleh bekerjasama dengan mereka yang digelar sebagai kleptokrat dan sebagainya, ini sebagai satu benda. Tapi saya juga tidak nampak ini berlaku disebabkan
kekentalan ideologi dan juga prinsip masing-masing dalam mempertahankannya. Jadi melihat kerjasama itu sebagai sesuatu yang sia-sia dalam mempertahankan ideologi dan prinsip tadi. Encik Mujibu, kalau kita lihat sekiranya Perdana Menteri mengumumkan peletakan jawatan pada hari ini, semestinya apabila menghadap Yang di-Pertuan Agong, pastinya beliau akan mengemukakan nama-nama ataupun calon-calon Perdana Menteri mengikut kesesuaian, mengikut kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapakah yang bakal menerajui jawatan nombor 1 negara ini. Dan itu kalau kita melihat kepada situasi sekiranya Perikatan Nasional mempunyai majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan. Tetapi sekiranya Pakatan Harapan mempunyai majoriti yang cukup, dan kita tahu sebelum ini Pakatan Harapan iaitu parti-parti komponennya terus menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mereka, dan adakah Yang di-Pertuan Agong juga boleh meminta beberapa nama daripada Pakatan Harapan untuk dipilih sebagai Perdana Menteri? Bagaimana dengan prosesnya? Ya, seperti mana yang saya katakan di awal perbincangan tadi, Rizi, ya, kita barangkali tidak ada masalah bagi Pakatan Harapan untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kuncinya adalah bagaimana Pakatan Harapan mampu untuk membentuk satu majoriti yang pada ketika ini saya lihat Pakatan Harapan barangkali mampu untuk mendapatkan numbers itu kalau Datuk Seri Anwar mampu untuk menarik sokongan daripada ahli-ahli Parlimen Sabah dan juga Sarawak, ya, terutamanya daripada GPS, Gabungan Parti Sarawak, dan juga Parti Warisan. Kerana dalam kerusi ini barangkali mampu untuk membentuk satu majoriti yang memberikan Pakatan Harapan peluang untuk menjadi kerajaan semula dan juga melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kerana kalau kita lihat daripada 4 faksi, sudah tentu ada faksi daripada Warisan, daripada Muda, daripada Bebas dan juga daripada Pejuang. Barangkali mungkin kita lihat Pejuang ini mungkin sedikit berbelah bagi untuk menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi kita barangkali juga boleh mendapatkan sokongan daripada Muda, daripada Syed Saddiq, mungkin juga daripada Dr. Mazli sebagai daripada faksi Pejuang itu. Jadi di sinilah kuncinya. Cuma seperti mana yang saya katakan pada awal, masalah untuk menarik sokongan daripada wakil Sabah dan Sarawak ini, terutamanya daripada Parti Sarawak, ya, adalah Parti Gabungan Parti Sarawak pada ketika ini saya melihat masih lagi mengambil sikap tunggu dan lihat, dan mereka juga saya lihat ada kecenderungan untuk kekal bersama Perikatan Nasional. Salah satu yang menjadi angkubah kepada hujah saya ini adalah barangkali Gabungan Parti Sarawak dalam konteks mereka akan berhadapan dengan pilihan raya negeri, maka kerjasama dengan Pakatan Harapan barangkali akan menjadikan pertembungan GPS ini dengan DAP itu di dalam coalition itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Gabungan Parti Sarawak, kerana kita faham dalam konteks politik Sarawak, DAP merupakan saingan sengit kepada Gabungan Parti Sarawak dalam konteks pilihan raya negeri di Sarawak kelak. Jadi inilah barangkali yang barangkali antara pertimbangan dan juga halangan mengapa GPS ini boleh memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan dan seterusnya membentuk majoriti bagi koalisi itu kembali menjadi kerajaan dan juga menjadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang yang ke-8, ya. Baik, itu sedikit mungkin dari segi itu mungkin sedikit mengenai senario yang akan berlaku sekiranya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, mengumumkan peletakan jawatannya pada hari ini. Namun Encik Mujibu, sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin berhajat untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong agar parlimen ini dibubarkan, ini juga mungkin senario yang akan berlaku. Jadi kita ingin melihat kepada isu ini, adakah relevan untuk kita membubarkan parlimen pada ketika pandemik belum lagi selesai, di mana kalau kita lihat kes harian sehingga 20,000 kes harian kita, bagaimana kita melihat kepada relevannya membubarkan parlimen pada saat pandemik ini? Ya, baik. Kalau kita ambil pengalaman daripada pilihan raya negeri Sabah
2020. Jelas itu adalah satu pengajaran terbaik bagaimana satu pilihan raya tidak sepatutnya dilakukan pada saat pandemik sedang melanda. Apatah lagi ketika itu kes COVID-19 tidaklah seteruk dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dalam masa yang sama kita juga melihat bagaimana pilihan raya negeri di Sarawak juga terpaksa ditangguhkan menerusi proklamasi darurat disebabkan pertimbangan bahawa COVID-19 ini masih lagi buruk keadaannya dan tidak sesuai mengadakan pilihan raya dalam keadaan yang sebegini. Jadi barangkali pertimbangan itulah yang mungkin berat untuk dilakukan sebarang pembubaran parlimen lantas membuka ruang kepada pilihan raya umum 15 untuk berlaku dengan awal. Apatah lagi kalau kita faham sistem pilihan raya kita juga tidak kondusif untuk melakukan pilihan raya dalam keadaan sebegini kerana kita tidak diberikan ruang untuk melakukan pilihan raya secara dalam talian ataupun memperluaskan proses undi pos bagi membolehkan pilihan raya berlaku dalam konteks kecemasan ataupun dalam konteks luar jangka yang membolehkan pilihan raya itu berlaku tanpa perlu kita hadir di dalam dewan mengundi ataupun sekolah ke apa ke untuk mengundi secara fizikal berbanding yang alternatif yang ada begini. Jadi perkara-perkara itu barangkali menjadi pertimbangan yang tidak membolehkan kita mengadakan pilihan raya pada waktu terdekat. Cumanya dalam konteks sekarang saya rasa kalau tidak boleh melakukan pilihan raya, kita masih lagi ada peruntukan perlembagaan yang membolehkan kerajaan itu dibentuk tanpa melakukan pilihan raya. Ya, seperti mana dalam konteks perlembagaan menekankan soal majoriti, maka kalau dalam konteks soal majoriti maka ada juga presiden case seperti mana yang berlaku di Perak, seperti mana yang berlaku di Sabah sendiri, di Sabah dia melibatkan pilihan raya, di Johor dan juga di Melaka yang melibatkan soal majoriti dan sebagainya. Cuma dalam konteks ini barangkali kita lihat di negeri-negeri itu soalan majoriti itu menjadi mudah kerana pakatan yang membentuk majoriti selepas itu boleh dibentuk dan dia tidak menjadi masalah berbanding dengan apa yang berlaku pada ketika ini kerana paksi yang ada itu jelas walaupun undinya itu sedikit tetapi sangat signifikan kerana pecahan itu terlampau rapuh sehingga ia menyukarkan untuk kita membentuk satu majoriti bagi membolehkan kerajaan dibentuk. Jadi apa option yang lain barangkali kita boleh membentuk kerajaan yang ada PM minority di mana PM itu mendapat sokongan terbanyak walaupun tidak mendapat sokongan secara majoriti, di mana sokongan terbanyak itu masih membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri. Ya, inilah datangnya ataupun inilah munculnya kepentingan confidence and supply dia. Tetapi seperti mana yang kita bincangkan juga di awal tadi Hafizi, saya tidak nampak ini boleh berlaku disebabkan permasalahan inilah yang membawa kita kepada apa yang kita depani pada hari ini. Dan pastinya kalau kita lihat kepada mengusulkan untuk membubarkan Parlimen, Perdana Menteri mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong agar Parlimen ini dibubar, mungkin kita lihat pada ketika ini mungkin agak sukar untuk dijalankan kerana apabila Parlimen ini dibubar maka PRU 15 ini akan berlangsung dalam masa 60 hari dan semestinya pada saat ini kita masih lagi belum bersedia untuk menghadapi PRU kerana kita mengambil pengajaran daripada PRN di Sabah itu, hasil daripada PRN di Sabah mungkin SOP-SOP yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat di sana sehingga menyebabkan kes COVID-19 meningkat begitu mendadak dalam negara kita. Dan kita ingin melihat kepada senario yang ketiga pula Encik Mujibu. Tadi kita dah bercakap mengenai senario peletakan jawatan, senario kedua adalah melihat kepada pembubaran Parlimen. Dan bagi senario ketiga, sekiranya Perdana Menteri pada hari ini mengumumkan bahawasanya beliau ingin menempuh usul undi percaya di Dewan Rakyat yang difahamkan usul undi percaya ini akan dibentangkan di Dewan Rakyat sekitar pada 6 September nanti di mana sesi Parlimen akan dibuka dan
kita nak berbalik juga kepada sokongan yang tadi kita dah kongsikan, Perikatan Nasional mempunyai 100, Pakatan Harapan mempunyai 89. Adakah mampu PM untuk mencapai majoriti untuk mendapat sokongan agar kerajaan Perikatan Nasional ini mampu untuk meneruskan pentadbiran dan sebagainya? Dan dalam tempoh masa sehingga 6 September ini pastinya mungkin ada rundingan-rundingan dan sebagainya, mungkin dapat diperjelaskan. Ya, soal Perdana Menteri itu harus menempuh usul undi percaya pada September ini, kalau kita tengok dengan keadaan semasa, saya rasa sudah tidak menjadi persoalan, kerana apa yang jelas adalah Perikatan Nasional pimpinan beliau sudah tidak memiliki majoriti lagi. Kalau kita lihat kepada statistik semasa, angka semasa, kerusi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional itu hanya ada 100. Maka dia sudah kurang daripada yang sepatutnya, iaitu 112 bagi membentuk majoriti. Jadi saya rasa dalam konteks ini, apa yang berlaku adalah harus menghormati prinsip perlembagaan dan undang-undang, iaitu meletakkan jawatan ataupun menyerahkan kembali kepada Parlimen secepat yang mungkin bagi menentukan kedudukan beliau. Kerana kita melihat sebelum ini desakan ataupun desas-desus kepada perkara ini masih lagi menjadi teka-teki disebabkan kita tidak ada number yang jelas tentang kedudukan kerajaan. Tapi selepas apa yang berlaku dengan sah penarikan sokongan 15 ahli parlimen daripada UMNO, maka itu sudah membuktikan bahawa kerajaan yang sekarang ini sudah tidak ada legitimasi atau keabsahan bagi membentuk kerajaan dan meneruskan perjalanannya sebagai Perdana Menteri, dan juga kabinetnya tidak boleh berfungsi sebagai kerajaan. Jadi saya rasa itu sudah tidak lagi menjadi persoalan, melainkan kalau ada pertimbangan daripada pihak-pihak tertentu yang mahu juga meneruskan perkara ini secara sah menerusi peruntukan undang-undang. Tetapi secara peribadi, apa yang berlaku dan juga amalan-amalan di negara lain, memang kalau mana-mana Perdana Menteri yang tidak ada majoriti selalunya akan meletakkan jawatan dan menyerahkan keputusan melantik Perdana Menteri ataupun membentuk kerajaan yang baru itu kepada Parlimen. Sebagai contoh, kita boleh tengok apa yang berlaku di dalam Knesset di Israel apabila Benjamin Netanyahu sudah tidak lagi memiliki majoriti, maka beliau meletak jawatan dan menyerahkan keputusan seterusnya untuk ditentukan di dalam Parlimen negara itu. Jadi inilah juga yang sepatutnya berlaku di Malaysia, tetapi apa yang berlaku nampaknya masih lagi ada usaha untuk melawan, ya, masih juga ada usaha untuk mempertahankan apa yang ada. Maka kita masih lagi tidak menyaksikan yang itu, walaupun sebenarnya dalam konteks perlembagaan itu sudah jelas bahawa kerajaan yang ada itu sudah tidak lagi memiliki majoriti yang sah, maka ia tidak lagi boleh dianggap sebagai kerajaan yang sah. Jadi itulah yang sepatutnya berlaku, Fizik. Baik, penjelasan daripada Encik Mujibu ini sedikit sebanyak dapat memberi penerangan kepada kita semua mengenai senario-senario yang pertama, dan juga kita dapat lihat dari sudut senario-senario ini apa yang akan berlaku dan seterusnya. Dan saya nak minta Encik Mujibu untuk terus kekal di talian bersama dengan saya, kerana selepas ini kita ingin melihat juga daripada sekiranya Perdana Menteri meletak jawatan dan pastinya akan membentuk kabinet yang baru, dan juga bagaimana kabinet ini boleh menguruskan dan juga boleh memastikan isu COVID-19 dan juga mungkin ada exit strategi yang tersendiri. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani Khas, di mana jam ini kita akan memberikan tumpuan kepada isu politik dalam negara kita dan pelbagai senario-senario yang telah pun dinyatakan oleh penganalisis politik Mujibu Adun Muiz sebentar tadi adalah melihat kepada apakah perkara ataupun apakah yang boleh kita jangkakan perkara yang akan berlaku pada hari ini. Pertama adalah senario melihat kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin akan meletakkan jawatan. Itu merupakan satu perkara yang boleh kita jangkakan saja. Dan kedua, sama ada Perdana Menteri akan mengusulkan agar Parlimen ini dibubarkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu senario yang kedua yang mungkin akan boleh berlaku. Dan usul yang ketiga ataupun senario yang ketiga adalah kita melihat kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menempuh
usul undi percaya di Dewan Rakyat pada September nanti. Dan sekiranya semua perkara ini berlaku ataupun salah satu daripada perkara ini berlaku, dan pastinya ia akan menjurus kepada pembentukan kabinet yang baru, di mana apabila Perdana Menteri meletak jawatan, seluruh kabinetnya juga akan terbubar begitu saja, dan semestinya akan pembentukan kabinet akan berlangsung selepas itu. Jadi kita ingin melihat kepada pembentukan kabinet dan juga usaha untuk kita keluar daripada ataupun exit strategi daripada pandemik COVID-19 ini. Masih lagi bersama dengan saya saudara Mujibu Abdul Ruiz, merupakan penganalisis politik di talian ketika ini. Cik Mujibu? Ya, saya. Okey, baik. Kita nak lihat juga dari segi pembentukan kabinet. Bagaimana sebenarnya pembentukan kabinet yang baru ini boleh meneruskan dari segi usaha-usaha kerajaan sebelum ini, usaha kita untuk memulihkan negara termasuk usaha vaksinasi, usaha kita untuk membendung wabak COVID-19 dan juga usaha kita untuk kita memulihkan ekonomi pada ketika ini. Bagaimana portfolio-portfolio yang akan diberikan kepada menteri-menteri yang baharu nanti akan diisi oleh mereka yang berpengalaman dan sebagainya? Ya, saya yakin dan percaya ya, siapa juga yang akan menjadi kerajaan selepas ini akan sudah tentu menumpukan segala usaha dan juga tumpuan untuk memperbaiki keadaan, terutamanya dalam dua aspek inilah, melawan COVID-19 dan juga memperbaiki ekonomi yang begitu teruk dihambat oleh COVID-19 ini. Kita bertuah ya kerana kita memiliki satu sistem birokrasi ataupun pegawai awam yang baik dan juga cekap menjalankan tugas dan tanpa mengira siapa juga yang menjadi kerajaan, dan mereka ini menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan juga dengan penuh setia kepada negara dalam tempoh yang sukar ini. Jadi ini antara kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia di sebalik permasalahan politik yang ada. Saya melihat kalau ada kabinet baru diwujud, ada dua perkara yang saya mahu lihat. Satu, melantik mereka-mereka yang kita katakan pakar dan berpengalaman, dan juga ada kebolehan dan kemampuan untuk bekerja. Dan juga yang kedua adalah kalau boleh kabinet itu benar-benar merefleksi kehendak dan juga keadaan semasa yang begitu tenat disebabkan COVID-19. Jadi menteri-menteri yang patut diwujudkan itu harus menumpukan kepada itu. Dalam masa yang sama juga saya mahu kerajaan dan juga kabinet yang bakal dibentuk nanti ada kesepaduan ideologi dan juga kestabilan dari sudut dasar dan polisinya, kerana ini adalah kunci kepada kejayaan satu kerajaan, kerana apa yang kita saksikan pada hari ini adalah satu kerajaan yang tidak ada kesepaduan ideologi, di mana kesepaduan ideologi inilah yang tidak ada lantas memunculkan persaingan politik yang tidak sihat di dalam paksi tertentu, di mana bila ini berlaku, polisi kerajaan yang lahir itu nampak tidak begitu baik dan juga tidak begitu konsisten, disebabkan barangkali ada distraction ataupun juga hilang tumpuan daripada yang sepatutnya, disebabkan banyak masa dan juga tenaga dihabiskan dalam konteks persaingan politik itu tadi. Sebab itu saya melihat dalam konteks ini pentadbiran baru juga harus mampu untuk meneroka potensi bekerjasama yang telah dicadangkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika ini, walaupun tawaran bekerjasama Perikatan Nasional itu saya lihat sedikit lambat dan juga dilihat seperti ada udang di sebalik batu, tetapi ia perlu diteroka oleh kerajaan yang baru, kerana kita lihat dalam konteks ini kita mahu satu kerajaan yang bekerjasama, baik pemerintah maupun juga pembangkang, di mana kita mahu adanya governance yang baik, fungsi semak yang imbang berlaku dengan konsisten, dan juga elemen-elemen reformasi seperti mana yang ditawarkan oleh pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin Jumaat lalu itu boleh berlaku dengan cepat dan juga subur di dalam sistem politik kita. Ini yang saya lihat
mampu untuk menjadikan sistem politik, perjalanan demokrasi kita bertambah baik dan bertambah matang, dan sekaligus nanti barangkali mampu melahirkan satu politik yang lebih baik, ya, satu politik yang lebih berkembang, yang lebih terbuka dan yang lebih toleran berbanding dengan apa yang kita saksikan pada ketika ini. Encik Mujibu, kita juga ingin membawakan suara rakyat, mungkin kata-kata akhir dan juga ringkas saja daripada Encik Mujibu, kerana kita lihat rakyat pada ketika ini cukup tertekan ya, disebabkan kehilangan kerja, kehilangan orang yang tersayang, dan pastinya isu kesihatan, isu ekonomi ini menjadi satu pertimbangan kepada mereka, dan pastinya sebagai rakyat kita mengharapkan agar kerajaan dapat memastikan kedua-dua isu ini dapat dipulihkan dengan kadar yang segera. Dan ditambah pula dengan isu politik ini, rakyat semakin penat. Dalam keadaan kita bergelut dengan isu kesihatan, isu ekonomi ini, isu politik ini masih lagi membelenggu dalam kalangan rakyat. Bagaimana kita ingin pastikan proses ini dapat dipercepatkan dan supaya kita dapat terus kepada proses peralihan ataupun kita dapat beralih kepada pelan pemulihan negara itu sendiri. Secara ringkas Encik Mujibu. Ya, saya rasa ini banyak bergantung kepada pemain politik itu sendiri. Kerana yang jelas politik berlebihan akan mematikan semua pihak, baik orang politik dan lebih teruk lagi adalah rakyat yang di bawah. Sebab itu saya melihat dalam konteks politik pada hari ini kita perlu melihat ia dalam konteks idealisme yang mampu diterjemahkan dalam program dan polisi yang bermanfaat kepada rakyat. Jadi dalam konteks inilah rakyat akan ada satu pilihan, rakyat akan ada satu kerajaan ya yang lebih bermakna dan juga yang lebih berkesan dalam konteks menangani permasalahan mereka. Berbanding dengan apa yang dipertontonkan pada ini, kita melihat bagaimana sikap pemimpin yang ada itu memperlihatkan mereka ini tidak ada satu hala tuju yang jelas, ya, tidak ada ideologi yang tetap, ya, dan prinsip yang bertukar-tukar, ya, mereka senang berubah ke sana ke sini, ya, mereka juga boleh menukar parti, melompat parti, ya, membelakangkan pengundi, tidak menghormati demokrasi, mengkhianati keputusan pilihan raya. Maka perkara-perkara ini yang saya rasa perlu segera dikikis daripada amalan politik mereka, kerana dalam keadaan sekarang barangkali bermain politik itu adalah perkara terakhir yang harus difikirkan, kerana kalau rakyat di bawah ini sudah terlampau fed up, ya, sampai mahu mengangkat bendera putih bukan saja untuk meminta bantuan, tetapi sekarang ini mahu mengangkat bendera putih kepada ahli politik pun, maka saya rasa ini sudah menjadi satu wake up call pada mereka supaya ubahlah sikap. Ya, kita tidak mahu lagi sampai orang istana sendiri yang bersuara mengingatkan mereka supaya berhenti berpolitik dan tumpukan permasalahan rakyat, kerana mereka adalah pemimpin yang dipertanggungjawabkan. Mereka itu dipilih, diberi mandat atas dasar supaya melakukan sesuatu ataupun memberikan yang terbaik, berhikmat kepada rakyat, memberikan hikmat dan juga tenaga mereka sepenuhnya bagi memastikan negara terus ke hadapan dan juga rakyat masih boleh hidup dalam keadaan yang sesukar begini. Jadi perkara-perkara beginilah yang barangkali saya mahu lihat dalam kalau sekiranya hari ini kita diberikan satu kerajaan yang baru. Baik, besar harapan daripada Encik Mujibu Abdul Muiz merupakan penganalisis politik untuk kita sama-sama meredakan suhu politik dalam tanah air kita supaya kita dapat memberi fokus kepada usaha pemulihan negara yang merangkumi kepada isu kesihatan dan juga isu ekonomi. Terima kasih kepada Encik Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik, kerana bersama dengan kita menerangkan mengenai apakah senario-senario yang mungkin akan berlaku pada hari ini. Begitu juga dengan ulasan-ulasan bagaimana kita ingin keluar daripada isu kemelut ekonomi dan juga kesihatan ini. Terima kasih sekali lagi.